Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Fadil Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, ahli panel jemputan kita pada malam ini, yang kita semua sangat mengenali Yang Bahagia Datuk. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, Yang Bahagia Ustaz Yaakob Yusra Yusof. InsyaAllah pada malam ni kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas dan juga Ustaz Yaakob Yusra dalam kesibukan mereka berdakwah, kesibukan. Dia sibuk juga walaupun berlaku PKP ni, berlaku COVID-19 yang tak habis lagi. Hari ni 22,000 kes. Kan? Kita pun cuak juga sebenarnya program kita ni. Kan? Kita takut tak dapat sambutan lah, orang takut. Dia bagi kita terkejut. Kan? Tapi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan sidang hadirin muslimin muslimat yang hadir memenuhi dewan solat utama kita pada malam ini untuk bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Kazim dan juga Ustaz Yaakob Yusra, yang mana kita rasanya di seberang Perai Selatan ni kita lah yang pertama buat program yang besar macam ni, jemput ustaz yang popular bukan setakat di Malaysia ya, seantero Asia lah, insya-Allah. Pada malam ini kita akan terus kepada persoalan forum kita dalam bulan Isra' Mi'raj yang kita semua sedia maklum macam-macam peristiwa berlaku dan sebagainya. Dan saya nak minta untuk round yang pertama ni kita tujukan kepada panel pertama kita, Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ketika Nabi SAW menceritakan perjalanan Isra' dan Mi'raj kepada kaum Quraisy, kebanyakannya kaum Quraisy ini tolak, tak terima, tak percaya cerita Nabi SAW. Dan kenapa? Kerana perjalanan dalam satu malam ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit, kemudian dia panggil return flight. Tak lihat. Jadi kalau ikut logik akal ni tak logik lah, tak logik. Kan? Namun kalau kita pula dalam kehidupan kita lah ni, kita ni hidup dalam zaman sains dan teknologi. Kan? Tentulah kita boleh fikir perjalanan Nabi SAW ni boleh dibuktikan dengan boleh berlaku dalam satu malam, dengan satu malam. Perjalanan segitu tak ada masalah, tuan-tuan dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dia panggil possible. Kan? Masih possible. Kebetulan tamadun besar di zaman itu bukanlah pada bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy tak ada pada masa itu ketamadunan yang canggih. Kan? Sebaliknya yang ada ketamadunan pada masa itu adalah kerajaan yang besar Rom dan Parsi. Jadi mereka lah menguasai tamadun pada zaman tu. Banyak hal-hal yang ajaib berlaku, kan? Diadakan. Misalnya pembinaan piramid, Stonehenge di UK dan sebagainya lah. Jadi soalan saya kepada Yang Berbahagia Datuk pada malam ini, tuan-tuan sekalian, apakah isu penolakan bangsa Quraisy terhadap cerita Isra' Mi'raj ini disebabkan kemunduran teknologi mereka, di mana kalalah Isra' Mi'raj itu diceritakan kepada bangsa Rom ataupun Parsi dan sebagainya, ataupun kepada kita yang kita ni dimomokkan dengan ada time machine, di mana kita boleh kembali ke masa lalu, back to the future. Jadi lantaran ada perjalanan yang sebegitu ajaib yang berlaku ini, kita nak tahulah apa pandangan dan pendapat Yang Berbahagia Datuk
Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada Ustaz Yaakob. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala benda yang ajaib, segala benda yang pelik, segala benda yang menyalahi adat, bukan semua orang boleh terima. Bukan semua orang boleh terima. Dan kadang-kadang benda yang menyalahi adat kebiasaan, benda yang pelik ni pula, yang boleh terima tu pula, dia rasa bangga kalau dia tahu, dia lebih rasa advance daripada orang lain. Sebab dia tahu. Sehingga benda ini berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang mencabar Rasulullah, ceritakan tentang pemuda Kahfi, Ashabul Kahfi. Seolah-olah Nabi ni tak tahu kisah pemuda Kahfi yang tidur 300 tahun lebih. Depa je tahu. Mai tanya dekat Nabi, kalau betul hang Nabi hang cerita kat kami cerita Ashabul Kahfi, cerita Zulkarnain. Ceritalah kami tentang Khidir dan Musa. Seolah-olah cerita tu bagi mereka besar sangat. Dan mereka ni rasa Nabi ni tak tahu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi ayat yang ke-10 tu. Am hasibata anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Buka ayat 9, ayat 10. Apakah kamu mengatakan bahawa kisah pemuda Kahfi itu adalah sebuah kisah yang ajaib? Apakah kamu rasa ajaib sangat cerita tu? Cerita 300 tahun mereka tidur tu, yang kamu duk rasa bangga sangat kamu mencabar Nabi ni, kamu rasa hebat sangat ke kisah tu? Banyak lagi kisah lain yang ajaib. Sekali je mereka tidur 300 tahun, kamu rasa kamu tahu, kamu rasa kamu lebih pada Nabi. Mai tanya dekat Nabi, mai duk cabar Rasulullah. No ya hak bintang yang matahari duk bergerak siang malam tu. Kamu tak rasa pelik tak? Matahari tu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Tahu apa juta tahun lah matahari tu duk berjalan. Duk bagi cerah kita, kamu tak nak kaji pula matahari tu. Pelik tak pelik? Daripada mana dia dapat tenaga? Macam mana dia taat? Macam mana dia naik? Macam mana dia turun? Matahari itu lagi pelik. Kamu tak tengok bulan? Bulan tu pun pelik. Mai awal dia tak ada, mai 3 hari bulan dia mai 15 dia mengambang. Lagi mai 20 dia hilang pula dah. 30 langsung tak ada. Pi ke mana bulan ni waktu malam? Kamu tak pelik tengok bulan ni sentiasa taat pada Tuhan? Tak payah pergi jauh lah, tengok pada diri sendiri. Wa fi anfusikum. Pada diri kamu tu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tak rasa hebat lagi Tuhan, tak rasa pelik lagi. Pada diri kita ni ada benda pelik. Dia tengok benda yang lain, dia lupa bahawa pada diri dia tu ada tanda kekuasaan Tuhan. Macam mana daripada air boleh jadi manusia? Macam mana daripada air benih boleh jadi orang? Daripada ayak boleh jadi orang, ada daging, ada tulang, ada darah, boleh bercakap pula daripada air saja. Siapa yang buat? Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum. Itu daripada air. Ada yang Allah jadikan manusia langsung tak ada daripada benih. Namanya apa? Namanya Nabi Isa alaihissalam. Percaya pula Nabi Isa tu tak ada pak, percaya pula. Nabi Isa tu hebat. Tak ada pak, tapi dia ada mak. Ada lagi hebat daripada Nabi Isa. Nama dia Adam. Pak pun tak ada, mak pun tak ada, jadi orang. Punya banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang heran Nabi Muhammad naik ke langit?
Kalau Allah yang bawa dia naik ke langit, nak heran apa? Allah Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang jadi heran kalau Neil Armstrong pergi ke bulan, yang tu baru heran. Pi ke bulan tahun 69, tahun 89 tak pi dah. Pelik. Yang tu yang kena pelik. Tahun 69 Neil Armstrong pi ke bulan. Tiba-tiba 2019 manusia tak pi ke bulan. Pasal apa? Yang tu yang kena pelik. 69 ni zaman Tok Kadok. Mikrofon macam ni tak ada tahun 69. Tahun 69 mikrofon semua wayar. Tahun 69 tak ada kamera kecil-kecil lagu ni, tak ada. Ni tak ada tablet macam ni. Menatang ni lagi tak ada tahun 69. Orang sampai ke bulan. Tiba-tiba 2019 punya canggih, manusia tak sampai ke bulan. Pasal apa? Pelik. Patut dia buat rumah kondominium dah kat bulan. Yang tu yang kena pelik. Betul tak betul dia pergi bulan tahun 69. Manusia percaya pula Neil Armstrong pergi ke bulan tahun 69. Yang Nabi Muhammad tu yang bawa dia, perintah Allah, Jibril bawa dia, Mikail bawa dia naik buraq. Perintah Allah, Allah yang bawa dia. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Yang bawa Nabi Muhammad itu ialah Allah Ta'ala dengan izin dia. Apa yang herannya? Yang Armstrong naik kapal boleh hang percaya pula. Cuba tuan-tuan tengok gambar Neil Armstrong mendarat di bulan. Dia punya kapal dia mendarat di bulan tu. Tak tahu buat pada canvas ke apa. Pun orang percaya lah sampai dah. Oh ya ke? Ha. Dia sampai kan. Sampai-sampai dengar bang. Loh. Tu yang Neil Armstrong masuk Islam tu. Oh. Dia sampai ke bulan tu, dia nampak bulan tu macam terbelah. Oh. Pakat percaya Neil Armstrong masuk Islam. Masa bila dia masuk Islam? Dia nak bagi percaya orang kita, dia kata dia dengar bang di bulan. Bohong ya amat tuan-tuan. Yang tu hang percaya hak Nabi Muhammad naik ke langit, orang tak percaya. Padahal Nabi Muhammad naik tu dengan Allah punya kekuasaan. Apa nak heran kalau Allah yang maha berkuasa? Tak heran kita. Sebab Allah boleh buat macam-macam. Dia dibawa berjalan. Hambanya Allah panggil Nabi Muhammad tu hamba dia. Saya ni mai pada Ipoh gerak tadi 5 suku. Sampai tu Tambun tu, Bukit Tambun tu pukul 7. Jadi dekat 2 jam kalau berjalan. Pak saya pun sampai. Pak saya naik kereta. Kalau Merakak lusa sampai. Tak sampai langsung pak kalau berjalan kaki. Tapi pak saya dibawa berjalan. Dia dibawa berjalan sampai. Bawa naik apa? Naik kereta. Vampire. Sampai. Nabi Muhammad tu dia pergi ke langit naik apa? Naik buraq. Oh, sampai. Bukan dia berjalan kaki. Dia dibawa berjalan. Jadi apa yang nak herannya? Maka ada orang yang tak percaya. Orang kafir Quraisy bila awal-awal lagi dia dengar lagu tu, dia kata Nabi Muhammad naik ke langit, turun balik pada malam yang sama. Dia kata ni cantik punya cerita ni. Kita panggil semua orang, kita suruh Muhammad cerita betapa merapunya Nabi Muhammad ni. Dia kata mak sak lu, hang simpan cerita ni, aku nak panggil seorang ramai. Sekali depa ramai-ramai hang ceritalah pengalaman hang pergi ke Masjid Al-Aqsa, pengalaman hang naik ke langit, cerita kami nak tahu. Rupa-rupanya mereka nak condemn Nabi SAW. Tapi mereka lupa Allah Maha berkuasa. Kalau betul kamu pergi ke Masjid Al-Aqsa, kamu cerita keadaan Al-Aqsa. Sebab ada di tengah-tengah kafir Quraisy ni yang pernah sampai di Palestin, yang pernah sampai di Al-Aqsa. Nabi Muhammad cerita terperinci Masjid Al-Aqsa, padahal mereka tahu Nabi Muhammad tak pernah sampai di sana. Macam mana dia boleh cerita keadaan terperinci tempat tu tempat? Mereka mula berfikir. Mula fikir tuan-tuan. Ni dia. Setiap satu kebenaran, lama-lama orang boleh, dia tak boleh tutup. Lama-lama dia mesti buka. Mula-mula orang tutup kebenaran ni. Lama-lama, wazahaqal batilah. Nanti dia akan nampak benda tak betul.
Yang Rasulullah ni pula tuan-tuan, lama-lama nampak betul apa yang dicakapkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, penolakan itu sebab apa? Sebab menganggap bahawa diri ini lebih hebat daripada Tuhan. Diri ini lebih bijak daripada Tuhan. Bila kita menganggap diri kita lebih bijak daripada Tuhan, maka kita pemula menolak benda yang kita rasa pelik. Yang kedua, merasakan bahawa otak ni boleh berfikir melebihi daripada sepatutnya. Sedangkan dia kena tahu bahawa otak kita ni kecil dan lingkungan untuk berfikir itu kadang-kadang tak boleh nak sampai. Otak tak boleh nak sampai. Yang boleh sampai kepada benda itu namanya ialah iman. Otak tak boleh fikir macam mana boleh ke langit balik malam tu juga. Otak tak boleh fikir. Tetapi kalau dia ada iman, iman tu menjadikan dia yakin. Iman meyakinkan kita. Yang ketiga, kenapa berlaku penolakan? Sebab benci pada Rasulullah. Tak suka pada Nabi Muhammad. Memang menyampah pun bila Nabi bawa cerita hak pelik sikit, dia kata ni point untuk aku hentam dia. Dia bukan nak kaji betul tak betul pun. Dia cuma nak bagi orang benci Nabi Muhammad dengan cerita-cerita yang luar daripada kebiasaan. Itu berlaku 1400 tahun dulu, 27 Rejab tahun 12 Nabi Muhammad menjadi Rasul sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Hari ataupun tahun kesedihan Rasulullah bila bapa menakan dia mati, bila isteri dia mati, dia sedih. Rasulullah sedih. Orang yang duk defend dia, orang yang duk jaga dia, orang yang duk pertahan dia, dua orang ni meninggal. Rasulullah dihiburkan oleh Allah, diberikan hadiah naik ke langit. Nak tunjuk kekuasaan yang Allah ada, kenikmatan yang Allah ada. Setakat dua orang ni mati tak apa lagi lah. Yang duk menunggu kamu ni macam-macam ni Allah hiburkan. Ni 1400 tahun dulu orang Quraisy kafir tolak Nabi Muhammad. Kita duk baca lagi orang kafir tolak Nabi Muhammad, orang tak percaya Nabi Muhammad, malah ada orang Islam pada masa itu pun tak percaya Nabi Muhammad. Kita duk cerita tentang orang kafir Quraisy tak percaya. Bila? 1400 tahun dulu. Ni hak sekarang ni orang tak percaya dengan Nabi. Tuan-tuan tak nak bincang? Hak sekarang ni. Kalau orang kafir tak percaya dengan Nabi, heran apa kita? Dia memang kafir pun. Yang orang Islam tak percaya dengan Nabi ni Ustaz. Allah kata madu lebah tu fihi syifa'ul linnas. Dalam lebah tu, dalam madu lebah tu adalah ubat pada seluruh manusia. Hari ini yang tak percaya pada madu lebah tu ubat siapa? Ustaz pun tak percaya. Dia madu lebah ni dia bukannya ubatnya, dia cuma pelautan. Dah Allah kata syifa, ubat. Hang nak kata apa? Yang tolak tu ustaz. Nabi kata dah bahawa daun sana maki itu adalah ubat untuk semua penyakit. Berapa ramai yang minum air sana? Berapa ramai yang panggil daun sana maki itu sampah, produk sampah? Ada doktor yang kata daun sana maki itu produk sampah. Astaghfirullahalazim. Sampai buat forum membincangkan adakah habbatus sauda ubat pada semua penyakit? Yang Nabi kata dia tu ubat likul lidak syifa. Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Tapi hari ni orang kata penyakit ni tak ada ubat. Dia tak ada ubat. Setakat dia tak ada ubat. Memang tak ada ubat. Tak ada ubat. Tapi Nabi cakap ada ubat. Itu Nabi. Tapi kami dah kaji tak ada. Orang tolak Nabi terang-terang. Tuan-tuan tak nak buat forum. Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Habbatus sauda itu adalah ubat. Melainkan mati je. Ubat dia tak ada. Hak lain semua ada ubat. Dan kita percaya bahawa tak ada ubat untuk penyakit tu. Sedangkan Nabi kata ada ubat. Yang tu kena buat forum khas. Terus duduk bincang kafir Quraisy tolak Isra' dan Mi'raj. Memang mereka tolak. Masa tu mereka kafir. Hak kita kena bincang sekarang ni tuan-tuan. Hak Tok Lebay. Hak Ustaz. Agamawan, doktor, orang awam yang tolak hadis Nabi yang menceritakan tentang ubat-ubatan saja, belum tengok benda lain lagi tuan-tuan. Belum tengok lagi hukum yang Nabi bawa. Hukum ni hanya sesuai untuk zaman Nabi.
Zaman kita ni kita sudah. Bila kita nak buat hudud ni, dia sebenarnya hudud ni kita 6 harakat. Kita atau apa beza kita dengan kafir Quraisy? Kafir Quraisy tak percaya Isra Mi'raj, kita tak percaya hudud. Macam sejak 2 tahun 3 tahun ni langsung tak sebut hukum hudud. Dulu siang malam hudud. Sekarang tak, kita sebenarnya perlu hikmah ya dalam. Dulu tak hikmah. Ni tuan-tuan. Bila saya cakap macam ni orang marah je. Kali siapa lagi nak cakap? Hang sendiri yang menafikan dia. Berapa banyak sunnah-sunnah kita hari ni, sunnah Nabi hari ni, orang nafikan kebaikan dia. Atas alasan yang direka-reka. Sedangkan tidak ada fakta pun yang menyebutkan bahawa sunnah Nabi itu merosakkan. Cuma teori saja. Tapi sayang, kita percaya pada teori, kita tak percaya kepada fakta. Sedangkan Nabi bawa itu fakta. Al-Quran itu adalah fakta. Maka sains itu membenarkan fakta daripada Al-Quran. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini keputusan sains pula membatalkan fakta yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, benarlah kata Allah, Isra' dan Mi'raj itu ialah ujian keimanan. Dan bukan setakat Isra' dan Mi'raj, segala apa yang dibawa oleh Al-Quran ialah ujian keimanan kita. Bagi orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, Al-Quran itu adalah petunjuk. Tetapi bagi orang yang tidak bertakwa, berdalih-dalih bagaimana nak menolak Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapatlah apa yang disebutkan tadi itu. Tambah-tambah kita ni umat akhir zaman, iman macam-macam. Iman pula nipih kulit bawang. Koyak sana, koyak sini. Jadi sebab tu kita buat majlis memperingati peristiwa Isra' Mi'raj, Maulud Nabi dan sebagainya. Pasal apa? Pasal kita nak memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin. Macam yang bahagia Datuk sebut tadi, allazina yu'minuna bil ghaib. Benda ni memang tak nampak. Kita pun tak ada zaman Nabi SAW. Tapi kita hak mai dalam masjid ni sebab kita nak bagi kita punya iman ni jadi lebih baik, lebih sempurna dengan mempercayai apa yang telah berlaku terhadap baginda Nabi SAW. Peristiwa yang telah berlaku sejak sekian lama, lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Jadi mai bulan Rejabnya kita akan memperingati peristiwa ni supaya kita umat akhir zaman ni lebih yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu kita nak tengok pengajaran yang kita boleh ambil, pengajaran yang paling utama. Bab mai bulan Rejab mesti dah kita tahu ada sambutan Isra' Mi'raj. Walaupun belum sampai lagi 27 Rejab. Tapi ini bulan Rejab. Dalam dia ada peristiwa Isra' Mi'raj. Dan mesti ada pengajaran yang utama yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Jadi kita nak orang muda malam ni, ustaz muda kita, Ustaz Yaakob Yusra, Ustaz Triple Y, untuk bagi tahu kat kita, cerita kat kita pengajaran yang paling utama yang kita boleh ambil, yang kita sambut sambutan Isra' Mi'raj. Jadi untuk itu kita terus kepada perbincangan kita, pengajaran yang kita boleh ambil daripada Isra' Mi'raj ini. Dipersilakan yang bahagia Ustaz Yaakob Yusra untuk cerita pengajaran utama yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini, insya-Allah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Fadil guru kita yang mulia Ustaz An-Nur, yang hormati Yahda guru kita juga Al-Fadil Ustaz Kazim Ilyas, barisan asatizah, tuan-tuan guru,
jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang saya tidak sebutkan nama seorang demi seorang, tetapi wallahi tak merendah sedikit pun keilmuan tak dilupakan pada anak-anak muda. Ramai malam ni sonok bila tengok program yang dihadiri anak-anak muda. Memang tak cerai lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan payungan rahmat Allah di atas mujahadah kita untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Tambah-tambah dengan ujian yang duk mai lah ni macam-macam. Dia disebut dengan budaya hedonisme. Seronok yang melampau-lampau. Dalam hadis Nabi sebut, sayusibu ummati da'ul umami. Umat aku akan terkena dengan penyakit umat terdahulu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang akan dimaksudkan da'ul umami ni, penyakit apa? Nabi kata, al-ashar wal-batar wal-takasur wal-tanajush fi dunia wal-tabakhut wal-tahasud hatta yakuna al-bakhiyu. Umat aku nanti akan kena penyakit yang paling awal di antaranya, yang terlalu banyak berseronok. Takut kita tengok dengan peredaran zaman, peralihan teknologi yang terlalu memuncak hari ini, anak-anak kita disibukkan juga dengan candu moden ataupun dadah moden, dengan telefon, dengan gadget. Gadget tak salah, tetapi dari segi kecanduan ataupun tahap ketagihan tadi. Mudah-mudahan anak-anak muda yang hadir pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semua. Islam tak melarang hiburan, tetapi biarlah berpada-pada dan kita meletakkan nilai ibadah sebagai keutamaan. Moga dengan asbab hadirnya kita pada malam ni juga, ni masjid yang baru ni jadi saksi satu bekasan yang baik yang mampu kita tinggalkan. Jadi sama-sama kita ni i'tikaf, jangan lupa, yang mungkin masuk tadi terlupa, ni i'tikaf tambah nilai pahala insya-Allah. Baik, berbalik kepada soalan daripada Al-Fadhil Ustaz An-Nur tadi berkaitan pengajaran Isra' wal Mi'raj. Tadi Al-Fadhil Ustaz Kazim menceritakan tentang perkara yang kadang mencari adat daripada akal, maka ianya belum tentu dikira sebagai mustahil. Banyak benda kalau nak kira dengan adat akal ini, benda yang nampak pelik tapi berlaku. Kan, contoh kalau kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dulu. Imam Suyuti menghimpunkan lebih daripada 70 hadis berkaitan fadilat memanah, berkuda dan berenang. Syekh Sufyan Al-Banjari, adik kepada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, menulis buku tentang fadilat memanah, berkuda, berenang. Pada waktu tu, zaman Rasulullah di Mekah dan Madinah, mana ada laut? Mana ada sungai? Kita tu tak ada. Tapi Nabi dah cerita dah tentang fadilat berenang. Maka berlaku daripada orientalis barat ini, mereka berhimpun. Mereka duk kata ni apa duk cerita bab berenang ni lah. Zaman tu mana ada apa ni laut ni anak pulun cerita bab berenang, sebab orang kawasan padang pasir yang tandus ketika tu. Maka siapa menjangkakan beberapa ratus tahun selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kota yang paling kebal di dunia ketika tu yang dikuasai oleh tentera Rom, kota Konstantinopel di Turki, yang kelilingnya Bosphorus, yang kelilingnya adalah laut, dijajah dan ditawan oleh tentera Islam yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Padahal benda tu selang ni beratus tahun, Nabi dah cerita dah, benda ni kamu kena buat, benda ni kamu kena ada. Lepas tu anak-anak muda yang hadir malam ni jangan nak buat lekeh sangat. Berkuda, memanah, berenang, pilah cari benda ni alternatif untuk belajar. Sebelum mati, niat, ya Allah bagilah aku mahir dalam bidang ni. Tuan-tuan beli alatan memanah, gantung di rumah ni, ayah-ayah yang main. Tuan-tuan beli alatan memanah, gantung dalam rumah, berpahala dah. Bukan main lagi, beli dan gantung, dapat pahala dah. Apatah lagi kita didik anak kita pula, ya Allah Rabbi. Lepas tu memanah. Saya buka dalam kitab bab memanah ni, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di antara orang yang paling tepat dalam memanah dia. Maka sebab tu ambillah ruang tu anak-anak muda ni. Maka Isra' wal Mi'raj memang benda yang kalau dari segi adat akal kita letak, maka banyak orang yang betul Allah sebut, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna an haqqun min rabbihim. Orang yang beriman ni kalau dia tengok benda ni menambah iman dia. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masalan.
Orang kafir bila mai benda-benda perumpamaan macam ni, dia berkata tengok Muhammad bin Abdullah merapu dah. Tengok Muhammad bin Abdullah dia mai dah cerita-cerita hak tak masuk akal ni. Adapun pada orang yang beriman maka menambah iman baik. Apa pengajaran yang boleh kita ambil ni? Dia kata ustaz 1400 tahun cerita ni habis belum mai cerita malam ni. Patutnya malam ni ceritalah tentang hak yang teknologi. Tuan-tuan, yang 1400 tahun lepas yang Nabi tengok itu adalah apa yang berlaku pada umat hari ini. Yang Nabi nampak dulu ni adalah peristiwa yang kita duk buat. Di antaranya Nabi melihat ketika datangnya jin ifrit menunjukkan Allah mengizinkan beberapa perkara yang Nabi nampak. Keadaan umat yang sangat bermasalah. Di antaranya Nabi melihat satu kelompok manusia. Nabi tengok ada berbelah kelompok manusia. Kita ambil beberapa benda yang sebagai pengajaran untuk kita pada malam ni. Paling banyak Nabi melihat satu kelompok manusia yang sedang mereka memecahkan kepala mereka. Diulang perbuatan memecahkan kepala tadi. Bila pecah kepala ada balik dia buat lagi. Bila ada dia ulang balik. Dia ulang berulang-ulang kali pecah kepala. Bila sebut tentang pecah kepala, tuan-tuan, pecah kepala ni adalah klimak kepada anggota yang paling sensitif dalam tubuh badan kita. Baru ni arwah Abang Ali, alhamdulillah saya sempat untuk urus jenazah dia. Daripada habis mula mandi, kafan, solat dan talqin kan. Dia accident di Muar Johor. On the way nak pergi ziarah orang. Kematian yang baik Nabi kita bila ziarah orang ni dapat pahala. Kan, bila pergi ziarah orang ni dosa perbuatan yang diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Meninggal keterbabas, tubuh badan ada kecederaan yang sikit saja, tapi disebabkan kena pada bahagian kepala Ustaz. Tak luka alhamdulillah tak ada. Demi Allah saya sendiri yang mandikan tu tak ada luka, tapi dalaman dia mungkin waktu jatuh tu gegaran pada kepala atau patah tengkok membuatkan almarhum meninggal di tempat kejadian. Tapi 2 hari sebelum dia meninggal, dia dah maklum, dia minta tolong urus jenazah dia. Subhanallah, secara lisan. Dia kata orang-orang yang mungkin orang soleh pun Allah bagi kepada mereka petanda. Bab pecah kepala ni juga bukan benda yang saya sendiri ni 33 jek atas kepala ni. Ini bukan 3 line ke apa dah. Bab accident. Sakit tuan-tuan. Waktu accident ni tak ada saraf-saraf kepala ni kita tak rasa. Garu kepala ni tak rasa tuan-tuan. Nak angkat kening tak boleh, mata tak apa nak nampak. Sikat rambut ni tak rasa apa. Sebab Allah jadikan kompleksnya saraf pada manusia tadi itu adalah tanda kebesaran Allah. Almarhum Ustaz Murtada juga sebabkan pada bahagian kepala kecederaan yang teruk. Ustaz Wadi Anwar alhamdulillah walaupun bahagian kepala dia berlaku leaking ketika tu, tapi Allah masih memanjangkan umur untuk memberikan bakti yang baik. Alhamdulillah juga Ustaz Murtada meninggal ketika benda dia dua-dua baik. Jalan yang Allah bagi. Meninggal dapat baik sebab meninggal dalam keadaan balik daripada urusan dakwah. Dipanjangkan umur untuk terus berdakwah juga adalah satu kebaikan. Maka Nabi melihat satu golongan manusia sedang mereka pecahkan kepala dan diulang perbuatan tersebut, ditanya kepada malaikat Jibril. Dan perkara ini disebut dengan jelas dalam kitab Jam'ul Fawaid. Maka malaikat Jibril AS kata, wahai Rasulullah, inilah satu kelompok manusia yang ketika mereka hidup, mereka ni orang yang tak semayang. Sebab tu bila sebut tentang salat, inilah di antara satu kelompok manusia yang Nabi tengok paling ramai nak kena azab nanti. Na'udzubillah min zalik. Satu kajian dibuat pada tahun 2014. Tuan-tuan, 75% umat Islam di Malaysia, ni kajian ni dibuat di Malaysia, 75% umat Islam di Malaysia solat tak sempurna 5 waktu sehari. Ada yang tak semayang langsung, ada yang dia semayang tapi ikut teradap, dan semayang nak pergi raja dia dah bangun subuh, dia semayang subuh. Semayang lohok lambat sebab dah keluar rehat, pergi makan, duduk sembang apa semua, alik-alik tak semayang, dia tak semayang, dia tinggal lohok. Maghrib pendek sebab nak tengok drama aku Abang Sotong dan kekasih itu, kambing sepupuku apa semua tu, duduk tengok cerita tu membuatkan kadang-kadang terlepas semayang maghrib. Maka ni statistik ni data 75% tak sempurna solat, dan kita nak menafikan dari segi data tersebut pun tak lepas pi ke.
Sebab kadang-kadang daripada kalangan orang kenalan kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita, anak-beranak kita silat-silat masih meninggalkan solat. Saya bila baca kajian 2014, saya try buat test pilot. Saya bila pergi kuliah di sekolah-sekolah, kita try tanya. Kita minta budak-budak tunduk pandangan, jangan buka mata, angkat tangan siapa yang tinggal semayang minggu ni berapa waktu. Tuan, semua angkat. Kalau tanya kita dalam ni pun mungkin ada juga yang terlepas pandang bab solat, maka tolong qada solat. Ni ada 49 hari lagi nak bertemu dengan Ramadan. Tuan-tuan jangan buat balik. Tolong qada balik ni. Apa yang kita sedang hutang dengan Allah. Puasa kita selesai lagi hutang dengan Allah ni. Suami-suami yang ada di depan ni, tolong ambil berat. Balik ambil berat tentang isteri. Tanya, sayang-sayang, kita selesai dah lagi. Sayang ganti dah lagi puasa yang terlepas. Macam saya, isteri saya 30 hari tak puasa. Sebab ketika tu bersalin. Alhamdulillah anak yang kelima. Maka kena teman dia lah. Jangan biar dia puasa seorang. Kita teman dia juga. Dapat juga ibadah pada kita. Kena ambil berat. Tanya pula bab solat. Selesai dah lagi. Kadang-kadang kita berhutang dengan Allah. Zaman muda-muda kita. Zaman Pok Ye, seluar besar apa semua dulu ni. La, alhamdulillah bagus dah, tapi hutang kita dengan Allah belum selesai. Cek balik, qada balik. Habis dia ambil satu waktu, qada satu waktu. Dia kata, ustaz kalau lebih kira macam mana? Kira sunat, tak ada masalah. Yang kita takut kita berhutang dengan Allah. Ni Nabi tengok banyak orang kena azab ni. Kita bimbang-bimbang, saya dan tuan-tuan termasuk daripada kalangan orang yang akan memecahkan kepala asbab daripada meninggalkan solat. Jadi pakat-pakat buat. Balik saya pergi cek pula. Tuan-tuan banyak berlaku. Saya tengok dalam bab ni orang banyak ditanya, dia kata, ustaz macam mana kalau kami mengandung, kami nak bersalin, waktu tu dah masuk waktu solat. Kena qada solat. Maksudnya apa? Maklum nak tengok cerita drama, tengok-tengok heroin mati. Marah punya pasal fras, contraction berlaku, baby terus nak keluar, beban nak keluar, sebab heroin mati tadi. Pukul 7 sakit, bukan terus keluar baby, pergi hospital, tunggu pula baru buka berapa cm, cucuk ubat dan sebagainya. Pukul 9 baru baby keluar. Tapi di antara 7 dan 9 tadi ada 2 solat, maghrib dan isyak. Dan tak semayang waktu duduk baring di katil hospital? Tak ada anda. Maka ketika tu kita dah menanggung solat. Dalam Islam diberikan rukhsah, tetapi selesai daripada nifas wajib kena qada balik, sebab solat tu telah kita terlepas. Siapa yang nak ambil berat dalam bab ni? Suami. Balik cek balik. Anak-anak kita beranak pukul berapa? Ingat tak? Ingat tak balong? Anak-anak kita beranak pukul berapa? Dia kata jenuh Ustaz nak telefon hospital Pulau Pinang, misi nak tanya tahun 74 anak sulung saya beranak pukul berapa? Mampu kalau nak tahu. Baik, nak buat macam mana? Balik tengok surat beranak. Dalam setiap surat beranak anak kita, dia tulis waktu kelahiran pukul berapa, maka kita buat anggaran. Kalau lahir anak kita pukul 9 malam, insya-Allah maghrib dia tak ada semayang, isyak dia tak semayang. Qada lah ni. Anak nombor 2 lahir pukul 3 pagi. 3 pagi tu tak ada semayang apa, tapi takut isyak dia terlepas kot. Maghrib takut terlepas, takut contraction awal dan sebagainya. Qada. Lebih tak apa, kira sunat. Yang kita takut kita berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab solat jangan ambil mudah. Nabi sebut dalam hadis, man jama'a baina salatain. Siapa yang sengaja menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu, jenis mengot, jenis khalik. Tengok hari tadi hari Sabtu, tengok cerita Hindustan pukul 2 sampai pukul 5. Tengok pukul 4.20 baru nak semayang lohok. Saja sebab apa? Dia tengok cerita hiburan. Membuatkan semayang dia lambat sehingga dekatnya masuk waktu yang lain. Maka disebut selangkah kaki dekat dengan neraka Allah. Ni bukan tinggal semayang. Semayang lambat. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis, ma bainar rijal kufru as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur? Satu benda, yakni salat. Jadi yang pertama, pengajaran untuk kita pada malam ni, ambillah daripada Isra' wal Mi'raj. Yang juga Isra' wal Mi'raj itu adalah Allah memberikan anugerah salat, dan dengan salat itulah kita berlaku khianat. Isra' wal Mi'raj ni Allah pertemukan, Allah dan bertemu dengan Rasul ni bagi hadiah salat. Dan dengan salatlah apabila kita berlaku khianat, maka ramai orang yang kena azab. Maka tolong saya pesan untuk diri saya juga, saya pun ada anak-anak, saya ada isteri.
Saya takut. Saya nak tuan-tuan yang hadir pada malam ni pun ambillah ruang dan kesempatan. Anak-anak muda yang hadir malam ni nak berhiburan, tidak salah. PUBG, Mobile Legends, Free Fire, Dota, FIFA, PES, mainlah, tak ada masalah. Ingat, dalam game kamu mati, kamu hidup balik. Nuk tak mana pun, tak dapat chicken dinner pun tak apa tuan-tuan. Tetapi ingat, atas dunia hakiki, apabila kamu mati, dia tak sama macam dalam PUBG. Terjun kat booth camp, kena tembak awal, tunggu 15 minit, masuk game baru, main lain. Nuk tak mana pun, tembak bot habis kurang. Tapi dalam dunia hakiki, apabila kamu mati, tidak akan ada peluang kedua, melainkan dibangunkan di alam barzah. Maka ketika itu kita akan minta kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukhinun. Ambillah peluang yang ada ni untuk kita sama-sama menambah baik kekurangan yang wujud dalam diri, asbab mengambil ibrah daripada pengajaran yang berlaku daripada Isra' wal Mi'raj. Semua kita yang hadir malam ni ada dosa. Semua kita hadir malam ni ada kekurangan. Maka betulkan kekurangan tadi, cukupkan dengan manfaat dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memandang daripada pandangan manusia untuk tengok kita baik, tapi kita nak Allah memandang kita dengan pandangan rahmat Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ni Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Allah memberkati dan merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ambillah ibrah untuk dalam bab solat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ni duduk akhir zaman, banyak ujian keimanan yang berlaku. Kita diuji satu demi satu. Macam-macam ujian menimpa kita. Tapi yang hebatnya kita, Allah Ta'ala sayang kat kita ni, sayang kat umat Nabi Muhammad SAW. Allah bagi dah, orang tunjuk dah awal-awal apa yang akan berlaku kepada kita, untuk kita sama-sama ambil pengajaran, untuk sama-sama kita bersedia untuk mengelak diri daripada berlaku kepada kita semua. Itunya istimewa kita ni, atas kita semualah, sama ada kita ni nak ambil pengajaran ataupun tidak. Jadi malam ni kita nak ambil satu lagi pengajaran ataupun apa yang berlaku ni. Kita tengok bagaimana Allah sendiri menitik beratkan keselamatan dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu sendiri. Perjalanan yang cantik, elok. Maknanya Islam ni menitik beratkan keselamatan. Yang berbagai datuk terlibat dengan banyak agensi, termasuklah agensi keselamatan, panggil dan sebagainya. Agensi kesihatan. Kita nak tahulah juga tahap kita ni lah ni, keselamatan kita dalam suasana yang kita tak pernah berlaku baru lah ni, COVID-19 dan sebagainya. Adakah kita hari ni selamat? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Saya mintalah Al-Fadil yang bahagia Datuk untuk bagi sedikit pendapat Datuk terhadap keadaan kita lah ni. Selamat ke tak? InsyaAllah. Silakan Datuk. Terima kasih pada Tuan Moderator. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perselisihan malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di langit ada tanda kuasa Allah, di bumi pun ada tanda kuasa Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kalau kamu ada masalah tentang apa jua pun, kamu rujuklah pada Al-Quran. Farudduhu ilallah war rasul. Baliklah kamu pada Allah dan Rasul. Yang jadi kelang kabut macam Ustaz sebut tadi, pak saya tak balik pada doa. Duk buat pandai sendiri. Macamlah kita ni pandai. Kita sekarang ni penyakit kencing manis. Dalam masjid ni rasa 30% kot hak kencing manis. 70% lagi kena kencing. Oh, beza lah. Kencing manis lain kena kencing. Rasa kena kencing semua lah ni. Semua kena lah. Baik, tuan-tuan. Bila kita pergi
Dia kata kencing manis tak ada ubat. Ubat dia sampai mati makan ubat. Oh, kalau sampai mati makan ubat tu bukan ubat. Allah kata dah, dalam bumi ni ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa tak ambil, kenapa tak cari benda-benda yang ada kekuasaan Allah di bumi? Kadang dia ada pada pokok, kadang dia ada pada binatang, kadang dia ada pada tanah. Pergilah cari rahsia yang Allah Ta'ala ciptakan, dapatlah ubat. Masalah kita sekarang ni ialah tidak mau mengiktiraf itu sebagai ubat. Dia kata itu bukan ubat. Jangan siapa klaim itu ubat. Itu bukan ubat. Herba bukan ubat. Habis itu ubat tu yang mana? Ubat ni yang kami aja buat. Ini masalah kita. Allah buka ruang seluas-luasnya. Tapi manusia sempitkan ruang tu. Bila dia tersepit, dia susah, dia mula kata kita payah. Padahal Allah jadikan ubat kencing manis kadang-kadang dalam daun kari. Daun kari pulai tu lah. Itulah ubat kencing manis. Tapi kalau kita kata ubat kencing manis itu daun kari pulai, mana apa? Kelulusan apa ni? Dia tanya kita kelulusan apa? Ahli kah? Pakar kah? Doktor kah? Tak boleh pakai. Habis itu orang tua-tua dulu tak ada kencing manis. Zaman hang tua, zaman sebelum merdeka, hospital pun tak ada lagi. Takkan orang dulu-dulu sihat 24 jam. Mereka pun sakit kak. Mereka pun sakit perut. Mereka pun pening kepala kak. Mereka pun sakit kepala macam kita kak. Mereka pun darah tinggi macam kita kak. Mereka pun sakit jantung macam kita juga. Habis itu mereka tak ada ubat kak. Oh, tak ada. Takkan tak ada. Ubat-ubatan itulah yang mereka cari. Yang Al-Quran kata, di bumi ini tanda-tanda kekuasaan Allah ada. Carilah. Rupa-rupanya ubat tu ada dalam daun kari. Kita bila masak kari pakai daun. Habis makan gulai, kari buang, daun dia buang. Tak ada faedah. Lepas ni Abang Haji belasah daun kari. Ambil 10 helai, buang tangkai dia, rebus, minum air, selesai masalah. Saya tak makan daun kari. Sebab saya ambil ubat kencing manis daripada daun pandan. Akar pandan tu saya basuh elok-elok, saya rebus, saya minum air dia. Maintain 5-6, selesai masalah. Bila pergi jumpa doktor, bagus, ubat yang kami bagi berkesan nampaknya. Yalah hang, kesan hang. Saya minum air daun pandan. Akar dia. Basuh bersih-bersih, rebus. Minum air dia. Jangan akak daun pandan tu dengan tanah-tanah tuan-tuan rebus. Tuan-tuan masuk dalam tanah lepas tu. Ada ubat yang boleh datang daripada tanah putih. Tuan-tuan korek tanah hak dalam tu, jumpa tanah liat hak putih tu. Tu ubat. Buh dalam botol, tebuk dia punya lubang sikit, rendam dia, tapis dia, tunggu dia menitik 1 malam, dapat 1 gelas pagi besok. Air daripada tapisan tanah putih tu saja untuk migrain, untuk sakit kepala. Tapi orang tak cakap. 1 ke 2? 1 no. Ramai orang di luar tu komplain, mereka tak dengar. Tu saya nak nyembang ustaz ni, minta maaf lah nak buat macam mana tak. Kita tak pakai speaker atas pasal dia ganggu kita punya FB dengan YouTube. Jadi abang-abang di luar ni minta maaf lah. Minta maaf pun tak guna kan, mereka akan dengar. Dia minta maaf ke orang dalam ni buat apa? Orang dalam dengar, hak luar tak dengar. Tuan-tuan ni yang saya muliakan. Jadi kita support masjid kita ni. Ya, YouTube kita ada Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Kita layari selalu. Hak tak boleh nak main tu tuan-tuan, kita tengok YouTube, kita tengok Facebook insya-Allah. Baik tuan-tuan, bila semua orang pakai tengok YouTube dan Facebook, masjid tak ada orang. Kemudian kita komplain, nampak ni, masjid pun semua dah boleh buka, mereka kat tak main. Nak main apa hang semua buat live YouTube? Orang pakai duduk di rumah tengok.
Anda faham? Faham. Tak faham sudah tak. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tak lama lagi sembahyang Jumaat pun di rumah. Siaran langsung daripada Masjid Abu Ubaidah. Begini laki duk tengok. Abang tak pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat apa? Khutbah semua sendiri. Nampak? Boleh ke abang sembahyang Jumaat di rumah? Boleh lah. Penyakit lah ni. Tuhan pun faham. Dia ingat Tuhan tu pak menakan dia. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada di sekeliling kita. Tetapi kerana kita menyempitkan tanda-tanda kekuasaan Allah tu, kita jadi susah. Allah bawa Nabi Muhammad ni naik ke langit tu. Allah nak tunjukkan pada Rasulullah luahnya ciptaan Allah. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kamu minta ampun kepada Allah, sebab kami sediakan syurga untuk kamu, seluah langit dan seluah bumi disediakan bagi orang bertakwa. Syurga tu saja seluah langit dan bumi. Maknanya langit ni luah, bumi ni luah. Habis tu kenapa hari ni kita rasa sempit? Yas'adu fis sama, seolah-olah kita naik ke langit. Sekarang jadi sempit. Sempit hidup kita. Naik motor 5 minit patah balik. Suami tanya, awak face mask lupa. Sempit dah hidup sekarang. Sempit oh. Keluar pada kereta tak pakai, polis lalu pula. Allah tu dia tuan-tuan. Punya sempit, padahal hidup kita lapang. Kita bagi sempit. Tapi kalau selapis tak cukup, dia boleh masuk tak? Oh ya tu. Buat 2 lapis, 2 lapis. Tebal pula 2 lapis. Lagi sempit. Tapi depa kata, depa lah kata, bang, dah 2 lapis pun tak boleh. Dia kena buat plastik tu. Tak macam orang welding tu. Oh sudah. Awak tak buh pampers tu boy. Mai semayang ni buh pampers. Budak buh di punggung, kita buh di muka. Allahu Akbar. Tak kesempit hidup kita sekarang. Paksa apa? Paksa jalan mudah yang Allah Ta'ala bagi pada engkau, kau tak nak ikut. Cara hidup yang Rasulullah ajar, yang Rasulullah tinggal pada kita, kita tak nak ikut. Islam tu mudah. Tapi kita ambil mudah sangat-sangat. Malah kadang-kadang kita memberatkan dia. Sebab tu kita jadi susah. Yang Allah Ta'ala sebut, benda ni tak ada, kita kata ada. Ni penyakit pula. Allah Ta'ala kata, benda ni tak ada. Mai mereka habak pula, ada. Lalah kita jadi susah hati. Apa dia Ustaz? Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya kami jadikan kehidupan ini di bumi. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, dan sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu di bumi, kata Allah. وَلَقَدْ, dan sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu di bumi. Muktamad. Tuan-tuan tak boleh hidup di bulan. Tuan-tuan tak boleh hidup di planet Marikh. Siapa abang? Allah abang. Kita hanya boleh hidup di bumi. Tutup buku. Ustaz, pasal apa kita tak boleh hidup di bulan? Kalau kita boleh pindah ke bulan, hukum tak tertegak. Tak tertegak hukum. Sebuah kedai emas di Bukit Mertajam dirompak pagi tadi. Kerugian dianggarkan 5 juta ringgit. Perompak-perompak berkenaan hanya mengambil masa 3 minit untuk merompak. Pihak polis percaya perompak tersebut telah melarikan diri ke bulan. Agak-agak bila nak tangkap tuan-tuan? Pergi mahkamah syariah, hakim tanya, mana suami awak? Dengar cerita dia pindah planet Marikh dah. Bila nak tegak hukum? Sebab tu manusia ni hang lari lah pergi mana pun. Jumpa long tiger punya long.
Jumpa. Duk rumah pondan je. Astagfirullahaladzim. Nak lari mana? Polis Malaysia cekap tak pergi jumpa. Dan Allah Ta'ala kata, di bumi ini saja ada kehidupan. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ish. Dan kami jadikan di bumi ini ada kehidupan. Di bumi ada kehidupan. Tempat lain tak ada. Cukup. Simple. Allah cakap. Mu'tamad. Tapi hari ini ada orang cakap, bumi sudah tidak enak untuk didiami. Manusia perlu mengkaji untuk tinggal di planet lain. Lah, tu yang beli tanah lot kat planet Marikh. Jutawan India, dia beli tanah lot. Planet Marikh. Kejadah faham beli. Terlebih pandai. Pasal apa? Pasal Amerika kata ada kehidupan di sana. Pakat nak pindah. Akhirnya hidup kita jadi sempit. Sebab kita duk ikut orang yang tak mengikut Islam. Kita ikut orang yang tak ikut Al-Quran. Macam kita hari ini. Makin sempit, makin sempit, makin sempit. Pasal kita tak ikut orang yang ikut Quran. Yang tak beriman pada Allah. Itulah yang kita ikut. Dalam bab perubatan kita ikut. Dalam bab nak ubat orang sakit kita ikut. Dalam bab ekonomi kita ikut. Dalam bab sukan kita ikut. Dalam bab hiburan kita ikut. Semua kita ikut hak mereka punya. Hak Nabi punya tak ikut. Lama-lama kita jadi susah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, aku ni nak mudah berdampak. Balik buka surah Yusuf ayat 38. Wattaba'tu. Aku ni kata Nabi Muhammad. Mengikut siapa? Millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku ni mengikut milah jalan agama bapakku Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Dan kami tidak pernah mensyirikkan Allah. Nabi-nabi ni tidak pernah mensyirikkan Allah akan sesuatu pun. Tak. Dan Nabi sebut, semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kami. Kelebihan itu Allah Ta'ala bagi kepada kami, wa'alan nas. Dan kelebihan ini Allah Ta'ala bagi pada manusia, walakin aktsaran nas la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kenapa kita hari ini jadi banyak masalah? Dalam ayat Yusuf 38 dia beritahu, sebab kita tak bersyukur. Sebab apa tak bersyukur? Tak bersyukur sebab tak ingat, tak mau nak ikut yang Nabi Muhammad tu dilantik menjadi nabi, dia tak bersyukur, dia jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila tak bersyukur, tak nak ikut Rasulullah, dia jadi macam ustaz sebut tadi, kita sekarang ni duduk dalam keadaan huru-hara. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, Allah perintahkan Nabi Muhammad kata bahawa kami ni para nabi tidak pernah mensyirikkan Allah akan sesuatu pun, kerana ini adalah kelebihan yang Allah bagi pada kami dan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Tapi sayang tuan-tuan, kelebihan yang Allah bagi pada kita, kita tak nak ikut. Ada satu bapa lepas subuh dia main jumpa. Saya nak start motor nak balik, dia main jumpa. Dia kata, ustaz, nak tanya ustaz, anak saya ni perempuan, okey, kena sunat ke anak perempuan ustaz? Kena bersunat ke? Khatan ke? Saya kata, buatlah berkhatan, walaupun dia perempuan sekalipun. Mazhab kita suruh buat. Tak, kalau saya tak nak buat, ustaz nak kata apa? Saya kata, nak kata apa anak abang? Kan anak saya, aku suka abang, peduli apa saya? Masalah apa saya? Tak jadi masalah apa? Saya duk fikir masalah abang, saya tak tidur pula. Dia kata tak ada dalil dalam Quran. Mana ada dalil dalam Quran suruh bersunat? Semayang sunat ada. Qumil lail, semayang malam ada, sunat. Sedekah sunat ada, bersunat tak ada. Saya kata ada, abang tak jumpa. Tak, kalau ada ustaz beritahu. Orang yang mula bersunat Nabi Ibrahim. Yang mula bersunat tu Nabi Ibrahim. Dalam hadis sebut Nabi Ibrahim ni bersunat dengan kapak. Kapak.
Tuan-tuan jangan duk faham kapak hak tebang pokok tu. Besar lagu mana yang kata kapak. Duk fikir lagi bini. Duk halih-halih fikir tengok kalau kapak lah. Sak sungguh lah. Mangah hoi buat tenang mangah hoi. Baca balik habis-habis. Jadi yang mula buat sunat tu Nabi Ibrahim, perintah Allah. Habis tu tang mana yang kita ni ada hadis ke ada ayat Quran orang kita pun sunat. Tu ayat surah Yusuf tadi 38, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Aku ikut jalan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ikut. Bersunat tu jalan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itulah dalil dia. Orang kata bodoh tak erti. Marah pula. Letih tuan-tuan mengajak orang bodoh. Dia faham yang dia faham. Dia mengaji, dia tak mau. Dia nak ikut kepala otak dia. Lain daripada kepala otak dia, dia tak mau. Tentang isu keselamatan. Nabi Muhammad masa nak naik Isra' dan Mi'raj. Ada tuan-tuan orang tanya, Nabi Muhammad dia bawa oksigen. Dia bawa oksigen tak? Oh, tak tahu. Orang sekarang tanya. Dah lah kalau kita naik motor tak pakai, kita pakai helmet tapi tak pakai spek. Hui, tak boleh buka mata. Napas tak boleh. Kena pakai spek, pakai pula hak cermin. Bayangkan Nabi naik buruk sekali melangkah sejauh mata memandang. Boleh pula buka mata. Padahal kalau kita naik RZ ustaz, bawa 15 pun mata tak boleh buka. Oh lagu tu buat. Macam mana? Dia duk kira dia tu macam Nabi. Dia duk kira dia tu macam Nabi, bodoh. Ni penyakit orang kita, tak duk fikiran macam tu. Suruh mengaji tak mau. Buka satu kitab tentang Isra' dan Mi'raj. Saya baca kitab ni 3 tahun. Tiap-tiap kali bulan Rejab, 1 bulan tu cerita. Malam ni cerita ni, malam besok cerita ni. Sebulan habis. 3 tahun saya ngajak di sekolah saya. Nak bagi khatam betul-betul. Sebelum Nabi Muhammad naik ke langit tu, apa dia buat? Nabi Muhammad naik ke langit tu daripada mana? Kok bumbung ke, kok pintu ke? Nabi Muhammad naik ke langit tu. Buruk tu macam masa Nabi nak melangkah tu, nak naik atas dia, apa jadi pada buruk? Masa Nabi Muhammad nak naik ke langit tu, apa pakaian yang Nabi bawa? Adakah pakaian yang dia keluar daripada rumah atau pakaian yang dibawa oleh Jibril? Semua tuan-tuan cerita lengkap. Kita buat ceramah tentang Isra' Mi'raj semalam. 1 malam. Tu pun duk tengok jam lah. Bila mereka nak bayar Isyak? 9:30 ni. Pok-pok ni melambatkan sembahyang. Kali pakai ustaz-ustaz ni. Kata sembahyang waktu 9:30 tak sembahyang dah apa. Dia duduk beletiak tu tuan-tuan sampai pukul 10. Kalau dia sembahyang kat belakang selesai dah. Puak-puak ni kali kira masuk 8:43 tadi. Patut sembahyang. Letak pun buatlah forum lepas sembahyang Isyak. Nak kata bodoh ustaz. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan nak bagi faham tentang Isra' dan Mi'raj 1 malam. Nak cerita tentang baju Nabi Muhammad pun tuan-tuan tak habis. Dia bukan pakai jubah biasa. Sebab tu orang nak naik ke angkasa tu, siap suit dia lain. Baju angkasawan dia lain. Nak melakukan satu perjalanan tu, nak melakukan suatu jalan menuju kepada ibadah, perjalanan dia memerlukan pakaian. Yang kena Jibril ada teman, yang Mikael ada teman, pasal apa? Di dalam kita nak menuju kepada Allah, kita mesti dibimbing. Ada pembimbing kita zaman sekarang ni, nama dia mursyid, nama dia murabbi. Jangan ada seorang-seorang pergi buat ibadat tak ada siapa guru yang bimbing. Dia kiyah tuan-tuan. Daripada isu keselamatan, Nabi nak naik tu tuan-tuan, dibersihkan dulu hati Rasulullah, jantung Rasulullah, dada Rasulullah dulu dibersihkan dia waktu baginda kecil di rumah Halimatus Sa'diyah, di kampung Halimatus Sa'diyah. Nak naik ke langit ni pun lagi sekali dibersihkan. Pasal apa? Pasal nak pergi satu tempat yang sangat hebat, hati kena clear betul-betul. Sopalah tuan-tuan, tuan-tuan nak menuju pada Allah, hati kena bersih. Berapa ramai yang hati tak bersih tapi sembahyang, tak selamat tu.
Hati bersih main pada rumah, main nak sembahyang di masjid, hati bersih. Tengok-tengok tu imam baca ayat pendek. Berapa ramai yang kata kat dia? Setakat wal asri aku pun boleh. Kan maghrib tadi imam wal asri. Wal asri baca masjid besar. Allahu Akbar. Kena sembahyang isyak dia baca 2 muka 1 rakaat. Dia takkan tak fikir yang kita ni nak balik awal. Semuanya salah tuan-tuan. Tolak dia jadi imam tengok. Hang ni dalam keadaan hati tak bersih. Bila benda nak masuk? Cahaya bila nak masuk? Al-ilmu nurun. Ilmu tu cahaya. Tapi kalau hang sendiri kotok, bila cahaya nak main? Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu kalau kita nak selamat, Allah pesan lama. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan dalam keadaan sombong atas muka bumi. Berapa ramai yang sombong bila bawa motor. Dengan helmet tak pakai. Cilok sana, cilok sini. Mentang-mentang motor dia awal 3 suku. Cilok-cilok tak lepas. Putih kaki. Sebelah tinggal kat belakang. Pi mana pula dah sebelah. Mentang-mentang kereta hang mahal. Hang marah dekat kancil. Mentang-mentang hang King Myvi. Hang belagak anak. King Myvi ni banjir pun dia redah. Mentang-mentang hang 4-wheel drive. Hang belagak anak. Mentang-mentang hang lori. Hang belagak anak. Allah kata dah, jangan belagak. Tapi hari ni orang belagak bila ada steering. Duduk dalam masjid ni semua baik warung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu dalam masjid, cuba dapat steering. Haram jadah Allah. Tak ada subhanallah lah. Habis tuan-tuan. Tu bila nak selamat? Pemakanan kita. Bila nak selamat? Kita tak kaji benda yang masuk dalam perut kita. Kita tak kaji benda yang kita makan. Kita tak kaji benda yang kita minum. Kita main belasah saja. Ni orang duduk bensin pasal saya telok. Si ada orang ugut. Kalau kerajaan tak bagi subsidi pada kami, bulan Ramadan ni telok tak ada. Dia ugut tu. Kalau kerajaan tak bagi subsidi pada kami, 80 juta telok tak ada. Jadi tak dapat kita buat baulu. Baulu tak boleh buat, semprit apa kek lapis semua tak boleh buat. Peduli apa kita dengan telur ayam hang? Hang kata tak ada telur, suka hang. Telur ayam tak ada kita nak bisin ke? Yang kita kena bisin bila kita tak ada telur, yang tu kena bisin tuan. Penakut yang amat. Tu nama dia telur tak ada. Setakat telur ayam tak ada apa masalah. Makanan berlambak ni, siap dia ugut pula. Oh, depa ni. Asal Ramadan mereka nak ugut. Asal nak puasa mereka nak ugut. Pasal mereka tahu orang kita rajin makan telur bulan puasa. Orang kita rajin buat kuih bulan puasa ni nak buat persiapan nak raya. Telur laku. Waktu ni lah mereka bagi kurang telur. Orang kita pula jenis gabra lebih. Tak ada telur lah. Telur tak ada. Telur tak ada. Macam mampu tak makan telur. Cuba kita gunakan kita punya kuasa pembeli kita. Tak ada sudah apa masalah hang. Kami tak ada masalah apa. Setakat tak ada telur apa sangat. Kenduri kahwin tak ada telur jangan ustaz bagi ceklat. Bisin tak habis. Orang Melayu tak habis-habis tuan-tuan. Nasi dah jadi bubong ustaz nak kata apa? Telanlah bubong tu. Nasi dah jadi bubong nak buang bubong pula. Belaslah bubong tu. Jadi tuan-tuan, cubalah kita ikut Islam. Dia bagi jalan penyelesaian pada setiap masalah. Sekarang tuan-tuan ada masalah apa? Abang mai. Semalam ada satu makcik mai tanya, dia kata ustaz anak makcik ni bila sebut menikah tak mau. Saya sebut nikah tak mau, saya tak mau je menikah. Umur berapa? 40 tahun. Dia tak mau. Sebut menikah tak mau, makcik rekemen banyak anak dara kata dia tak mau. Sebut menikah tak mau tu belah tu kan. Macam mana nak buat ustaz tolong sembahyang hajat ustaz? Saya kata biar pergi kat dia. Dia tak mau. Mungkin dia tak ada kehendak. Dia tak ada kehendak. Kalau dia menikah pun dia menyusahkan orang perempuan. Dia tak ada kehendak untuk menikah. Dia sibuk main bola panjat bukit. Dia sibuk main cari ikan laga. Nak kata apa kat dia? Sibuk main tu. Tu tepi jalan tu roda budak-budak punya tu. Dia sibuk main benda tu.
Dia tak ada fikir pasal perempuan. Kalau makcik bagi dia menikah, dia menyusahkan isteri dia, tak apa, biar-biar dia. Mungkin makcik dia menikah tu dia tahu masalah dia. Orang lelaki ni kalau dia bangkit subuh, tengok siapa dulu hak bangkit. Hak benar faham? Tak faham tu tak? Kalau dia bangkit dulu, hak tu tak bangkit lagi, tak usah nikah. Tapi kalau hak tu bangkit dulu, dia dok lagi, tu kena bagi nikah. Hak benar faham? Tak faham sudah tak? Kena tengok dia, kelakian dia. Ada orang yang dah tak mampu dah. Ada laki-laki tak mampu. Kalau bagi dia menikah, marah orang. Sebab tu abang-abang, hak duda-duda ni, kalau abang dulu bangkit, hak lain duduk tidur, duduk diam-diam sudah abang. Menyusahkan orang. Sebab ada yang main sekolah saya, minta rekomen cari. Saya 76, saya minta Ustaz tolong tengok lah. Kok siapa boleh jadi kawan saya. Umur abang berapa? 76 Ustaz. Abang nak yang umur lagu mana? Tak tua sangat lah, tak muda dalam 40 tu boleh lah. Astagfirullahalazim. Sebaik masih tak pegang mikrofon lah, kata orang tua ni kata. 76 minta cari jodoh. Tak apa, insya-Allah. Jadi akak-akak ada yang baru ni stok baru sampai kak 76. Minta tolong cari jodoh kali ke hak mana bujang kak tu kalau nak angkat tangan macam saya insya-Allah. Untung kau dapat dia package jantung, cemanes, darah tinggi, gout semua dah. 6 dalam 1. Jadi tuan-tuan, semua benda sampai benda hak paling kecil sampai hak paling besar Islam ajar supaya kita selamat di dunia dan kita selamat di akhirat. Kalau kita tak nak ikut Islam, wallahu a'lam, selamatnya di mana tuan-tuan? Wallahu a'lam. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita lancarkan kutipan tabung untuk masjid kita. Masjid ni cantik tuan-tuan. Saya sampai-sampai saya berhenti depan. Lawanya, subhanallah, masya-Allah. Masjid ni bakal imarah ni. Saya masuk-masuk dalam bilik Tok Imam pula. Tok Imam pula tanya saya, Ustaz tak cam saya ke? Mana nak cam orang tua? Cuba buka emas tu. Buka-buka. Oh, Tok Syekh kita. Dia gelak tuan-tuan. Kalau orang macam ni takbir insya-Allah tuan-tuan, masjid ni imarah, kuliah akan banyak. Jadi tuan-tuan bagi support, tuan-tuan bagi sokongan pada orang macam ni, pada jawatan kuasa macam ni insya-Allah masjid ni imarah, dia akan bagi manfaat pada jemaah. Jadi saya lancarkan kutipan dan kita buat lancaran ini untuk membina dewan, dewan makan yang simple je depan tu untuk sambut Ramadan nanti insya-Allah dalam kos hampir 20,000. Jadi saya lancarkan kutipannya, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Bahagia Datuk. Dan seterusnya saya nak pergi kepada Ustaz Yaakob Yusra. Kira Allah dah ni? Dah. Tuan-tuan sekalian, kita nak ambil dalam kita sembang pasal Isra' Mi'raj. Dalam bulan Rajab ni juga ada satu peristiwa, iaitu peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk ni berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Kira siri peperangan yang akhir lah. Tapi Perang Tabuk ni memang menguji semualah keimanan umat Islam, tentera Islam. Sebab tempat itu jauh. Memang sangat jauh. Dah tu panah. Memang sangat panah. Jadi daripada peristiwa Perang Tabuk ni kita nak ambil ibrah dalam bulan Rajab ni juga untuk kita bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kita berhadapan dengan macam Ustaz Yaakob kata tadi lah, macam-macam kita ni diuji. Jadi kita minta Ustaz Yaakob dalam masa yang ada ni, mungkin kita berhenti pukul 10 kot, 20 minit lebih kurang, untuk kita bagi peluang kepada Ustaz Yaakob menceritakan kepada kita ibrah yang kita boleh ambil daripada peristiwa peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Peperangan yang terakhir, siri peperangan akhir di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Silakan bagi Ustaz. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nur dan Fadhil Ustaz Kazim dan tuan-tuan muslimin muslimat yang masih berada. Mudah-mudahan setiap saat pengorbanan waktu keberadaan kita dalam masjid ni Allah catat dan beratkan timbangan amal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang perang Tabuk,
maka ramai orang yang mungkin terlepas pandang di antara peperangan yang berlaku dalam bulan Rajab pada tahun 9 Hijrah. Peperangan Tabuk adalah peperangan yang terbesar yang berlaku di antara ketika mana baginda Nabi SAW hidup. Maksudnya peperangan Tabuk ini menghimpunkan paling banyak ketenteraan dan paling banyak kos kelengkapan untuk mempersiapkan ketenteraan dalam peperangan. Bila berlakunya perang Tabuk, atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran memerintahkan agar peperangan itu berlaku di luar daripada Mekah dan Madinah demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar, dan itu adalah strategi untuk duduk di medan yang panas. Sebab tentera Rom ni dia tak biasa dengan cuaca yang sebegitu sangat. Jadi itu adalah strategi sebab umat Islam ni pi untuk mati syahid. Tentang beza tuan, bila orang pi berperang dalam keadaan jiwanya yang nak kepada mana syahid, dan orang yang pi perang di atas kepentingan tertentu ni berbeza. Dia bukan boleh sembang mudah tuan. Saya 2014 ketika berlakunya peristiwa Raba'ah di Mesir, saya berada di sana. Saya 2008 sampai 2012 dalam angkatan tentera di Institut Pertahanan Nasional Malaysia. So graduate 2012 saya pergi buat Al-Quran di Mesir. Ketika tu saya tabi' isteri saya berusuluddin di Azhar. Waktu duduk sampai sana, bila kementerian tengok, kedutaan tengok, dia kata ada seorang bekas pegawai tentera mai di Azhar. Kita bukan berani, tapi bila dia panggil itu, dia kata ustaz boleh nak minta tolong untuk jaga SOP dan jadi pegawai khas untuk pelajar masuk. Sebab Al-Azhar ni unik. Tuan-tuan bayangkan ketika Raba'ah berlaku, berpuluh orang duk mati ni setiap hari. Tapi Azhar jalan mengaji macam biasa. Ni di luar ni duk perang Raba'ah dengan Azhar tu satu kawasan bukan jauh pun, tak sampai 5 km pun. Jadi memang duk waktu bawa budak-budak ni hari-hari duk dengar orang kena tembak, duk tengok. Dan satu peristiwa berlaku waktu tu, kira cerita bab jihad ni, saya duk bagi semangat kat budak-budak kan. Depa takut bila tengok hari ni 15 kematian, 20 kematian, 40 kematian. So depa jadi takut, dia tak mau pergi kelas. Dia kata tak apa, kita pergi. Kalau Allah bagi sesuatu ujian juga, jadi waktu tengah duk belajar ni dapat pahala. Sekarang dia sembang pandai lah. Allah takdirkan dah satu hari tu bila kita bawa budak-budak, berlaku kekecohan sebabkan ada sniper. Dia tembak orang, lepas tu orang mula berlaku rusuhan. Demi Allah, depan daripada saya tu tak jauh lah dari saya dengan mungkin sahabat kita depan ni dalam 5 meter je lebih kurang, seorang perempuan yang pegang spanduk Raba'ah. Ketika tu tampak ada satu bersenjata, polis ni ambil contoh, katok kepala dia sampai mati tuan-tuan. Depan mata ni, saya waktu tu baru kita tahu betapa hati ni penuh dengan taman. Penakut pahit juga kita. Tengok peristiwa tu berlaku depan mata ni tuan, seminggu tak boleh makan nasi. Baliknya jadi ketak tuan, baru kita kali pertama. Padahal kita dalam ketenteraan ni basic ni semua dah tahu dah, CW, counter warfare, counter insurgency warfare. Semua tu kita tahu dah. Tengok depan mata baru kita tahu tinggi rendahkan langit. Sebab tu peperangan orang boleh ikut, tetapi jiwa untuk duduk menetapkan berperang untuk mati syahid itu. Tentera Rom melihat sejarah yang berlaku dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Khaybar, dalam perang Hunain. Badar 2 Hijrah, Khaybar 7 Hijrah, Hunain 8 Hijrah. Semua rekod ni umat Islam menang dalam kadar tentera yang sedikit menewaskan tentera yang banyak. Kelengkapan yang kurang melewaskan kelengkapan yang cukup. Khandaq tu 3,000, 10,000. Badar 300 lawan dengan 1,000. Khaybar juga dengan jumlah nisbah yang jauh lebih banyak membuatkan tentera Rom nak pi tu daripada mula normal macam kita lah, baru nak naik stage kali pertama masuk UFC, tengok lawan siapa, Khabib Nurmagomedov, balik awal kita duk pikat nak sepak kau telur kau nak buka mana, dia kena cari jalan kotak, nak buat pasiak kat tangan kau lempang. Dia kena tengok rekod nak jadi sparring ni. Maka ketika Tabuk berlaku, Islam menghimpunkan tentera seramai 30,000 orang nak menentang 100,000. Tapi tentera tak takut. Semangat ni. Yang berkuda cuma 10,000. Maka apa ibrah yang terbesar kita boleh ambil? Pengorbanan para sahabat dalam bab peperangan Tabuk.
ketika mana Rasulullah memanggil untuk siapa yang nak sertai perang Tabuk, ramai dah nak masuk, ramai yang nak ikut. Berlaku satu masalah dari segi kelengkapan untuk nak pergi ke Tabuk, sebab Tabuk duduk di antara utara barat Mesir, Mekah, Madinah. Dia duduk dengan sempadan nak pergi dah masuk ke Mesir, dah jauh. Perjalanan tu dah makan dari segi kos, makan dari segi tenaga. Maka di situlah berlakunya hadis yang kita banyak mendengar berkaitan pengorbanan para sahabat. Bangkitnya Sayyidina Uthman ibn Affan, wahai Rasulullah, aku menginfakkan 300 ekor unta beserta dengan, riwayat kata 5,000 dirham. 1 dirham bersama dengan nilai seekor ayam. Kalau kata 20 ringgit lah kata 1 dirham tu, maksudnya banyak tuan-tuan. 300 ekor unta ni nilai dia, kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, tahun 2014 kami mendapat korban di Mesir ketika tu harga seekor unta bersamaan RM5,000. Dengan inflation yang berlaku sekarang, kadar inflasi dan semua ni, dari sini kita kata seekor unta dewasa dengan harga RM10,000. Kalau kita buat korban, nilai dia mak tu dah lah ni. Tuan-tuan, kali dengan 300, 10,000 kali dengan 300 ringgit bersamaan dengan 3 juta ringgit cash diberikan oleh Sayyidina Uthman dalam perang Tabuk. Maka ini menolak kenyataan mengatakan Islam agama yang menolak kekayaan. No. 10 sahabat yang dijanjikan syurga, 7 sahabat Nabi jutawan. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdurrahman Auf, Zubair Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang Nabi bagi 10 nama janji syurga kan. 7 sahabat Nabi kaya. Kaya tak salah. Yang salah cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah, berbelanja dengan cara yang salah. Yang tu salah. Tu kalau tanya saya, cerita nak jadi tawan dah kecil saya abang dah. Sebut masalah telur, tak kisah saya ada ternakan ayam sendiri. Alhamdulillah baru minggu lepas saya forum dengan Ustaz Kazim di Jengka, 4 hari bulan tak silap. Siang tu saya pergi tengok melawat satu kilang telur ayam paling besar di Pahang. Ada 1,000 ekor ayam lebih, 1,000,000 ekor ayam lebih. Ayam dia lebih ramai daripada rakyat Pahang. Ayam dia saja. Umur 26 tahun yang belah. Dia kata tak ada isu. Dia kata, Ustaz, mana ada isu ayam mogok tak telur ke apa? Mana ada. Kadar produktiviti sama. Tetapi apabila player-player yang besar buat ugutan tu, sebab apa? Macam nak kepada harga yang paling shilling, harga jualan. Dia tak mahu harga lantai. Sebab dia tahu demand orang kita ni besar. Orang Melayu ni marah sat dia. Lepas tu dia beli ke boycott BMF 2 bulan. Lepas tu dia pergi Batok beli untuk stok 2 bulan pula. Lah ni tak suruh bergaduh tuan-tuan. Masing-masing ambil alternatif sendiri, senang. Ni di kawasan kita ni, ada tak kawasan kampung-kampung, kawasan kelapa sawit, ada tak kawasan getah? Pakatlah. Hak yang pandai sikit baik ekonomi, pakat, pi pajak tanah tu yang duk buat sawit, yang duk buat ni getah. Ayam bukan makan pokok sawit hang pun, kepung je buat. Pi ambil kat saya, maka ambil, saya bagi free pun tak apa. Buat telur sendiri. Baru ada telur. Sudah bergaduh sebab dalam Islam ajak ni para sahabat menunjukkan ruangan sumbangan mereka bukan hanya semata-mata pada hierarki jihad, tetapi pada hierarki kekuatan ekonomi Islam. Nak menggerakkan Islam bukan hanya dengan semangat semata-mata, dengan ekonomi kena ada juga. Sebab tu anak-anak muda yang hadir dalam ni, riang kamu tengah kuat, akal tengah jenuh, manfaatkan sebaiknya, jangan jadi malas. Segala benda kamu boleh usahakan untuk dalam ruang perniagaan. Jangan malas ya. Dia kata, Ustaz, saya tak ada modal nak berniaga. Hang pi dekat kedai burger tepi jalan, abang kata, abang boleh tak saya buat macam ni? Saya ambil kat abang 10 biji burger dalam konsep consignment. Saya tak ada modal bang. 10 biji, tuan-tuan pergi tengok orang adu dekat lampu isyarat, dia berkata salah. Tak apalah. Salah dari segi perundangan majlis ya. Nak dapatkan rezeki halal daripada duk saya. Pergi kan dia tengok kat duk jual jeruk-jeruk tu. Dia pun untung tuan. Untung gila. Modal RM5, jual RM10. Untung 100 untung. Sehari 100 balang, 500 cash. Tinggi daripada boleh jadi abang Honda kan.
Gaji banyak. Burger sama ambil modal RM2.5 daripada kedai, jual RM5. Orang beli, orang malah nak tunggulah. Masa lebih bernilai. Pagi-pagi pergi cari makcik-makcik jual beli nasi lemak bungkus siap-siap, buah ayak kopi satu, buat package RM5. Modal baru RM2, ayak kopi RM1, jual RM6 ke orang. Orang beli tak? Ni orang Penang ni kalut ni nak kelegan pergi kerja. Mana nak dah nak berhenti beli ayak kopi, oh lah apa semua. Duk lah jual. Duk tepi jalan, buka gerai satu, buah kemah sepasang. Usahakan. Banyak ruang. Manfaatkan masa yang ada, sebab ketika berlakunya perang Tabuk, para sahabat ni pakat bangkit ni untuk memberikan sesuatu pada agama. Saya nak tanya kita hari ni buat apa pada agama? Bila Sayyidina Osman bangun, Sayyidina Umar tengok tak puas hati. Dia tengok Sayyidina Osman bagi sulus daripada harta, 1/3 bernilai yang harta yang ada pada dia diberikan pada jalan agama. Dia bangun, wahai Rasulullah, ambillah nus daripada harta aku, separuh harta aku ambil. Riwayat kata lebih daripada 7 juta ringgit nilai yang diberikan pada peperangan Tabuk oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar tengok tak puas hati, bangun, dia kata, wahai Rasulullah, aku cuma ada pakaian aku, isteri dan anak-anak aku, yang lain ambil untuk peperangan Tabuk. Masya Allah. Sebab tu malam ni Allah nak uji iman kita ni. Malam ni tak sudut sembang kari ni, tak sudut sembang aja terbang. Tadi Ustaz Anur ada maklumkan, Ustaz Kazim umumkan tadi, kutipan untuk nak buat kantin, nak buat tempat untuk makan bulan Ramadan nanti ni. Kos RM20,000 ya. Kos RM20,000. Yang hadir malam ni dekat 200,000 orang ni. Kolek seorang sekupang pun cukup dah. So jangan buat lekeh sangat. Kita ni saya abang ni, malam ni kita pastikan semua yang hadir malam ni kita pakat bagi setakat yang ada. Mana yang kita ada, simple mudahnya, yang duduk dalam poket tu kira bos semua lah. So duduk fikir banyak. Satgi cakota kita buat muka selebeh sikit, minta orang belanja. RM20,000 tak banyak tuan-tuan. Kalau malam ni 200 orang bagi seorang 100, cukup RM20,000. 2,000 orang bagi seorang 10, cukup RM20,000. 20,000 orang bagi seorang RM1, cukup RM20,000. 200,000 orang bagi seorang sekupang, cukup RM20,000. Tuan-tuan pegang perkataan ni. Tuan-tuan, kita semua tak bagi pada malam ni, masjid takkan rugi apa, kerana Allah pasti akan menggerakkan hati orang lain untuk bagi. Yang ruginya kita, sebab pembinaan itu tak termasuk daripada bahagian daripada hak harta yang Allah pinjamkan sementara pada kita. Tuan-tuan dah sembang kali, malam ni kita bakal buat, boleh tak? Berani tak? Saya sebut kat Ustaz Anur, saya sebut kat Ustaz Kazim. Kalau yang tak cukup dalam tempoh seminggu kutipan, saya penuhkan RM20,000 tu. Saya tak kaya sangat, tapi insya-Allah RM20,000 tu saya abang ni. Dalam masjid dalam tempoh seminggu kutipan tak cukup, saya cukupkan RM20,000. Tapi tuan-tuan rugi, saya seorang dapat lagi. Ini bukan nak sembang, tak, bukan abang terbaik tak. Kita nak ambil ibrah perang Tabuk tadi kan. Perang Tabuk, para sahabat berebut untuk bagi. Tuan-tuan, kita berebut malam ni. Yang mana ada, manfaatkan. Ni anak-anak muda tu, Ustaz, kami duit tak ada. Takkan duit tak ada langsung bohong ah. Nu grup WhatsApp ada. Kalau duit bukan datang sebab duit kita, datangkan duit itu asbab kita. Tolong kempen Ustaz, tulis kat grup WhatsApp ni, ada grup kedai tom yam, kedai cendol, grup nu sekolah rendah, sekolah menengah, grup kedai buang sekolah, grup masak apa hari ni, grup masak apa dalam kubur minggu depan. Mau ada ni macam-macam grup ada. Jual tapawai. Tulislah, Assalamualaikum Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah, nak buat pembinaan RM20,000. Ni dalam adik-beradik kita ada 5 adik-beradik, kolek seorang RM10. Dah ada RM50. Kalau ramai-ramai buat, Allahu Rabbi, RM20,000 tu nilai yang sangat kecil. Seperti mana berdirinya masjid ni dengan baiknya hasil daripada sumbangan orang juga, maka insya-Allah akan terdirinya juga kantin yang akan di belakang tu mengambil ibrah daripada perang Tabuk, daripada kalangan sahabat yang mereka berlumba-lumba melakukan amal kebajikan. Ada orang kata, mana boleh menunjuk tak kita ambil ibrah perang Tabuk dengan asbab mujahadah mereka, bukan menunjuk-nunjuk, tetapi nak memberikan motivasi kepada umat Islam yang lain sampailah hari ini dengan asbab daripada sumbangan yang mereka zahirkan. Sebab tu ada orang tanya, kata, Ustaz, apa hukum menunjukkan dalam bab sedekah, infak sedekah ni tunjuk ke orang? Maka hukumnya tetap berpahala.
Sebab disebutkan dalam Al-Quran, apabila merahsiakan dalam bab sedekah diberikan ganjaran, dan juga menunjukkan sedekah juga diberikan kebaikan. Dia kata, ustaz, kalau tunjuk tak riak ke? Riak diri kamu dengan Allah. Riak kamu dengan Allah. Habis kalau rahsiakan, boleh tak jadi riak? Boleh juga. Bagi sedekah, tengok aku, siapa tahu aku sedekah. Aku paling kemas kali dalam masjid ni, bagi paling banyak. Kita dengan Allah jadi masalah pula. Kita berasa kita yang paling baik. Datang tu package ujuk riak takabur tu. Jadi malam ni kita ambil ni ibrah perang Tabuk. Tak suruh sembang apa-apa. 20,000 kita cukupkan malam ni. Boleh tak? Sagi siapa yang ada amount tertentu yang tinggi dan sebagainya, kita jumpa dengan Ustaz An-Nur, kita pakai infak 20,000 kita cukupkan. Seminggu kalau tak cukup, Ustaz An-Nur kontak dengan saya akan cukupkan. Yang rugi siapa apa? Anak khariah rugi. Ramadan nanti berapa ramai agak-agak tonton yang akan makan dalam kantin ataupun dewan makan tu. Seramai mana orang yang masuk, dia pijak kaki belum makan, tuan-tuan dah dapat pahala dah. Dia makan setiap suapan, tuan-tuan dapat pahala. Walaupun tuan-tuan tak sumbang makanan, tuan-tuan sumbang tempat untuk dia makan. Cerita perang Tabuk bukanlah cerita dalam bab yang dongengan, tapi inilah cerita yang para sahabat teladankan kepada kita berkaitan besarnya jiwa mereka untuk membangunkan Islam, hasil kewangan ekonomi yang ada kepada mereka. Jadi seru semua yang dalam ni jadi umat Islam yang boleh buat keluar zakat. Nak kerja betul-betul, nak berniaga betul-betul. Biar sampai jadi kaya, bertakwa, boleh buat keluar zakat yang banyak. Saya tengok guru saya buat keluar zakat tahun lepas sampai 1 juta. Haji Asri buat keluar 1 juta zakat. Saya abang insya-Allah. Saya target nak juga buat keluar, tak apa, pelan-pelan kita pergi. Berimpian tu percuma. Biar semua dalam ni boleh buat keluar zakat. Kesempurnaan iman kita, kesempurnaan Islam kita adalah kita mengeluarkan zakat. Rugilah tak boleh buat keluar zakat tu, ustaz. Kami dah usaha batu. Saya kata tadi buat sungguh-sungguh dulu. Itu ustaz, kami kerja geli-geli, kalau nak geli seorang geletek. Tak usah sama-sama. Ni ibrah perang Tabuk ni. Saya bila baca perang Tabuk ni semangat, seronok. Saya tulis buat saya master saya tulis bab tu. Bab tentang ekonomi umat Islam. Ada orang kata, dia kata ustaz, Nabi pun tinggal dunia. Siapa kata Nabi tinggal dunia? Tuan-tuan tahu tak, Nabi berniaga lebih lama daripada Nabi berdakwah secara official. Saya ulang ni statement ni, saya tulis bab tu. Nabi berniaga lebih lama daripada Nabi berdakwah secara official. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab sirah Nabi Dr. Mustafa As-Sibai, dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Ketika Nabi ni mula jadi tolong mengembala kambing pada umur Nabi 8 tahun. Sampailah umur 12 tahun. Nabi bekerja pula dengan Abu Talib, pak saudara Nabi. 12 sampai 15 Nabi bantu dalam bentuk business to customer. Pergi ke Basrah, pergi ke Kufah, pergi ke Syam, bawa barang dagangan, ada banyak unta, setiap unta bawa lah sutera, ada gandum, ada macam-macam barang ni. Konsep macam pasar malam lah, bawa barang pergi satu tempat, buka, bawa panggil orang mai, lepas tu balik macam expo. Daripada 15 sampai 18 pula Nabi terikat dalam B2B, business to business pula. Supply barang kepada supplier. Umur 18 tahun Siti Khadijah, seorang wanita yang paling kaya, mewarisi harta Khuwailid, nombor 1 di Mekah. Nak leverage harta dia sebab banyak sangat duit, maka game-game orang kaya ni dia akan mula leverage untuk delegate duit itu kepada orang yang betul. Dia panggil mekanisme capital. Duit macam kita dan IPO dan saham apa semua tu, dia menghimpunkan duit kita masuk dalam syarikat dia. You invest on that company. Khadijah ni duit banyak. Kenal Rasulullah ni, track record dia tak ada langsung pemohon orang, tak ada langsung kencing orang, tak ada langsung ada masalah. Maka dia ambil sebahagian harta dia, bukan sedikit. Tuan-tuan tengok dalam kitab sirah Dr. Mustafa As-Sibai, 1000 ekor unta diberikan kepada Rasulullah dalam keadaan Khadijah tak pernah jumpa dengan Nabi. Percayanya dia kepada Rasulullah. 1000 ekor unta, umur 18 tahun. Kalau Nabi hidup zaman kita, Nabi akan dapat anugerah usahawan cemerlang. Saya rasa yang paling terbaik. Umur 18 tahun, 1000 ekor unta. Dalam kitab Hayawan dia kata apa? Perlukan untuk menguruskan manusia, seorang manusia maksimum boleh urus 3 orang sahaja.
3 ekor unta, minta maaf. Seorang 3 ekor, seorang 3 ekor, 1000 ekor unta bersamaan dengan 300 orang pekerja Nabi ada pada umur 18 tahun. Disebut dalam kitab sirah ketika mana perniagaan Nabi yang pertama pada umur 18 tahun bersama dengan Siti Khadijah sebagai partner Nabi, 1000 ekor unta siap dengan barang dagangan itu habis dijual dalam hanya satu transaksi perniagaan. Bukan hanya jual barang, sepatutnya perniagaan itu bawa barang niaga, bawa balik unta sebab transportation. Bukan jual unta, tapi hebatnya Nabi dalam PR perniagaan, Nabi bukan sekadar jual barang di atas unta, Nabi juga menjual unta dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai harga asalnya. Kita bagi ke anak kita beli food truck kat dia untuk jual burger. Dia main malam ni dekat Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Saat lagi balik dia naik Grab, kita kata, "Along, mana lori?" Dia kata, "Abah, tadi orang beli burger habis dia beli dengan lori-lori." Kita kata dia beli berapa? Kita beli 100,000. Yang Pak Long tu dia malas nak pick up, duit dia banyak, dia beli 150,000. Untung dah anak kita. Untung burger baru 500, untung jual lori 50,000. Sebab kalau Nabi bawa balik unta 1000 ekor, ada kos tak? Kos penjagaan, kos minyak tak ada lah. Minyak tol pun tak ada, tapi kos penjagaan, kos makan, kos semua pun ada kos. Tapi kalau jual, bawa balik total profit. Saya buat calculation, valuation, berapa nilai perniagaan Nabi pada umur 18 tahun, 1000 ekor unta siap dengan barang dagangan. Seekor unta, kalau kata nilai tadi harga dengan RM10,000 bersamaan dengan RM10 juta. Barang dagangan atas unta, mustahil barangnya lebih murah daripada harga unta. Mestilah barang tu lagi mahal, sutera, gandum, emas, dinar, dirham dan sebagainya. Let's say kita kata nilai yang sama, 10 juta, 10,000 juga. Satu unta bawa 10,000 barang dagangan, maka bersamaan dengan 10 juta. 10 juta tambah 10 juta bersamaan dengan 20 juta nilai dagangan Nabi pada umur Nabi 18 tahun. Baik, Nabi jual semua. Maksudnya 20 juta itu adalah keuntungan dari segi sale. Berapa profit Nabi? Sale adalah jualan, keuntungan adalah profit. Berapa untung Nabi? Dalam trading biasanya 30%. Jadi kita kata keuntungan daripada 20 juta adalah 30% bersama 6 juta ringgit adalah keuntungan. Kali 30% sama 6 juta ringgit. Baik, kalau kata partner, sleeping partner, Khadijah bagi barang, dia tak terlibat apa? Biasanya term condition dia 50-50, setuju? Maka ketika tu keuntungan Nabi pada umur 18 tahun 3 juta ringgit, tuan-tuan. Ni kata jihad ekonomi. Umur 21 diberikan Maisarah, pembantu lelaki. Maisarah, saya ingat perempuan dulu, Maisarah adalah bantu lelaki untuk duduk dengan Rasulullah, diberikan 2,000 ekor unta. Sama perniagaan tu Nabi boleh habiskan dalam tempoh satu transaksi perniagaan, habis 2,000 ekor unta siap dengan barang dagangan, 40 juta nilai pasaran. Ketika tu Nabi ada keuntungan 12 juta ringgit. 6 juta adalah pada bahagian Nabi SAW. Siapa kata Nabi miskin? Tapi tahu Ustaz, kami tengok dalam sirah Nabi tak ada apa, kerana Nabi memilih menggunakan harta yang ada untuk membina Islam. Nabi memilih duit yang ada untuk bangunkan Islam. Baik, saya nak tanya kita hari ni, kalau kita tak ada apa-apa, kita nak bagi apa? Maka usahakan untuk ada sesuatu ibrah daripada perang Tabuk ini. Usahakan. Kata Ustaz, saya tua dah, kamu ada akal banyak lagi ni, idea banyak lagi, didik anak muda. Ni setiap ayah-ayah yang ada ni, dalam ni ada yang dulu pengalaman bidang ekon, ada yang bidang pomen, ada yang mungkin bidang CNS, ada yang dalam bidang MNE, ada yang surveyor, ada yang peniaga makanan, ada yang macam-macam ni. Maka latih anak-anak muda depan ni. Tanya mereka, siapa nak belajar buat ekon, mai kat Pak Long. Pak Long nak buat benda lain tak erti. Tapi buat ekon insya-Allah Pak Long erti ajak. Didik 2-3 orang. Duplicate dia dengan ilmu yang ada kepada kamu. Meninggal, dia pergi perbaik ekon orang, kamu dapat pahala tak berhenti sampai dia mati. Ustaz, saya tak ada ilmu lain, saya reti bancuh hayak ya. Ajak budak-budak muda bancuh hayak, biar mereka bekerja dengan bancuh hayak. Lah ni ada apa, barista tak barista kan? Tentu ingat murah bayar 150-200 ringgit sehari. Bancuh hayak ya. Tapi dia pada dia pusing, dia buat macam-macam. Tak apalah, itu pengalaman dia. Kita ada ilmu, ajak. Faedah itu perlu dikongsi dengan apa yang kita ada. Almarhum Tuan Guru Datuk Oroni dia pesan apa? Jangan tunggu kaya baru nak memberi sampai kamu jadi kaya. Jangan tunggu alim baru nak berkongsi sampai kamu jadi alim.
Dalam ni semua orang boleh bagi manfaat pada agama. Asbab daripada perang Tabuk itu, ada sahabat yang korbankan harta, ada sahabat yang korbankan jiwa, ada sahabat yang korbankan masa, ada sahabat yang mereka korbankan keringat mereka untuk membangkitkan semangat jihad. Maka letakkan di mana posisi kita, daripada kalangan orang muda sampai kepada kalangan orang yang tua, letakkan ada sumbangan kita pada agama. Dengan apa jua jalan sekalipun, jangan keluarkan nama kita dari checklist tersebut. Seperti mana Allah memilih saya dan tuan-tuan untuk berada dalam majlis malam ni, letakkan juga agar nama kita berada dalam sumbangan untuk membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala, daripada sebesar-besar perkara sampailah pada sekecil-kecil benda, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kita semua. Saya ulang sekali lagi, saya mohon dengan jasa baik, saya dengan rendah hati, saya tak dimaklumkan untuk umum bab ni, tapi bila tanya tentang ibrah perang Tabuk, pada saya adalah yang paling besar semangat jihad mereka untuk saling berlumba-lumba dalam bab memberi. Jadi malam ni jom kita berebut juga. Saya doa secara khusus siapa yang menyumbang untuk malam ni, untuk pembangunan dana masjid, saya doakan kalau belum pergi umrah, Allah makbulkan doa untuk bawa tuan-puan pergi menunaikan umrah dan haji. Amin. Siapa yang menyumbang pada malam ni, saya doakan secara khusus kalau belum mendapat anak, dah berkahwin tak dapat anak, maka moga Allah memberikan Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim dalam surah Safat ayat 100, diberikan zuriat yang baik yang boleh memimpin tangan kita masuk ke dalam syurga. Amin. Siapa anak-anak muda yang ada depan saya ni, kalau kamu menyumbang untuk pembangunan masjid pada malam ni, semoga Allah memberikan pasangan yang menjadi kebaikan kepada kita, menambah kebaikan pada agama kita, dan kita menambah kebaikan kepada dia. Amin. Dan pada siapa yang hadir pada malam ni, yang hadir dalam keadaan yang sakit, lutut sakit, pinggang, kencing manis, kencing orang, kencing macam-macam ni, moga Allah memberikan syifa, memberikan kesembuhan, memberikan kebaikan daripada kesakitan yang ditanggung kita. Yang sakit diterjemah sebagai pahala, kesembuhan diterjemah sebagai lebih banyak ibadah yang boleh kita buat. Amin. Tuan-tuan yang tak ada duit, bantu kempen kepada orang. Tempoh dalam masa seminggu tak cukup, saya akan cukupkan. Nah, so mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Dan malam ni juga tak mau sembang kari, tuan-tuan tengok di belakang tu, insya-Allah saya minta tim saya ada kedai burger, ada 10 biji lebih kurang. Bomai ada burger saiz banglo free. Tuan-tuan ambil ya lagi. Tapi kita bagi anak-anak muda dulu tak apa, palung-palung jangan makan sangat. Saiz dia tuan-tuan, saiz dia besar sangat. Lagi takut makan lagi darah tinggi naik kot. So kita bagi ke anak-anak muda ni lah, bagi mereka makan. Memang saiz burger tu besar, memang saiz banglo. Jadi ada 100 biji untuk malam ni, kita sedekah untuk anak-anak muda kita, insya-Allah. Saya tu bantu apa yang saya ada. Saya mengharapkan yang hadir malam ni juga kita bantu apa yang kita ada untuk dana pembangunan masjid. Saya tak dapat komisen apa-apa, melainkan kita mengharapkan suatu hari bila kita mai bata-bata yang dibina, pembangunan yang dibangunkan, asbab daripada kehadiran kita pada malam ni bersaksi depan Allah. Nah, kita nak himpun malam ni macam ni, nak himpun juga di mahsyar dalam keadaan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kupasan yang sangat bersemangat lah, tuan-tuan sekalian. Saya dengar pun semangat lah, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah itu ibrah adalah ibrah berlumba-lumba untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada jualan di luar sana, ada kurma, ada kepiah, ada macam-macam. Sebelum sampai Isya nanti tuan-tuan pilah tengok jalan-jalan, bantu kawan-kawan kita, insya-Allah. Wallahu alam. Saya mohon maaf sekali lagi ada salah dan silap, terkesan bahasa, tersinggung perasaan siapa-siapa. Bagi pihak saya dan juga ahli panel semua, mendoakan kita semua dalam kesejahteraan, rahmat, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.